soalan ni, tapi yang paling penting ni pada Taji, tapi satu soalan je untuk Taji ni. Satu soalan ni, tapi saya rasa satu soalan ini akan merungkai kepada semua soalan. Saya rasa akan merungkai. Jadi soalan dia Tuan Haji ialah daripada business model. Business model dan juga natural business quantum meter dari segi perundangan. Apakah pandangan ataupun pendapat ataupun Tuan Haji punya nasihat kepada kami semua sekali untuk sedikit info daripada Tuan Haji. Silakan Haji. Ya, terima kasih. I think kalau you tanya soalan ni bermakna memang terbuka lah semua discussion hari ini. Jadi saya cuba satu soalan je tadi. Tu tadi satu soalan tu dia menyeluruh. Dia menyeluruh insya-Allah. Dia menyeluruh kan, dia membuka kepada semua bidang lah, sebab dia bukannya boleh narrow pada satu skop. Pertama sekali saya akan menggunakan dua bahasa lah ya. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, yang mana saya boleh guna bahasa Melayu, saya guna bahasa Melayu. Boleh tu. Perdagangan emas ni pada hari ini tidak diregulated lah ya. Tidak diregulated, yang di mana ia tidak diperlukan ada special license ataupun approval dari mana-mana pihak berkuasa. Special license tu lah ya. Walau bagaimanapun menurut Exchange Control Gold Exemption Order 1986, tiap person adalah bebas untuk membeli, memberi pinjaman, menjual, meminjam atau mengekspor emas. Itu ada exemption order, Gold Exemption Order 1986. Namun demikian, walaupun ada peruntukan tersebut, Bank Negara akan terus memantau. Bank Negara akan terus memantau mana-mana entiti supaya untuk memastikan ia tidak menjalani aktiviti ilegal ataupun aktiviti haram yang boleh memberi kesan negatif kepada orang ramai. Ya. Jadi Bank Negara dia pantau, dia sentiasa pantau. Dia tak ganggu, tetapi kalau kita buat salah dia datang. Ya, dia datang. Ya. Jadi saya mengikut bacaan saya tu, Bank Negara ada dipanggil Financial Consumer Alert List. Dia ada dipanggil FCA list. Dia ini ialah untuk memberi panduan as a guide untuk enhance kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran terhadap entiti atau skim yang memberi persepsi salah seolah-olah ia diluluskan oleh Bank Negara. Jadi kalau kita memberi persepsi yang kita kata dapat lesen daripada Bank Negara ke gitu gini, itu salah tu. Jadi kita boleh masuk dalam FCA tu. Ya. Jadi itu dari segi peraturan lah. Saya ni lebih kepada peraturan. Ya. Kalau perniagaan emas tu kena tanya Datuk Dr. Lim. Ya. Jadi kenapa orang berminat untuk berlabur dalam emas? Ya. Nombor satu, ia selamat. Benda ni fizikal, you boleh request for physical gold. Dan apabila berlaku economic crisis, pada umumnya harga emas trend dia akan naik. Ia dalam orang trading, saya pernah jadi chief forex dealer. Kita panggil emas ni macam safe haven currency ataupun safe haven instrument. Bila dia berlaku pergolakan ekonomi, semua, bukan saja individu, fund manager, bank pusat, semua berpusu membeli emas. Itu you tengok harga emas dia naik. Siapa lagi yang membeli emas? Ini yang agak penting ya, sebab kebanyakan orang dia tengok harga je, tapi dia tak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan emas paling banyak. Sebenarnya yang paling banyak emas ialah ini jewelry ya. 50% jewelry industry.
dan 40% lagi yang membuat fizikal ni lah, yang buat coin, metal dan sebagainya. Dan 10% lagi yang dalam industri tu, yang Datuk Dr. Lim cakap tu, untuk because they're good semiconductor, very good semiconductor dalam dentistry, perubatan dan sebagainya, dia menggunakan emas. So permintaan itu sentiasa ada. Jadi siapa lagi yang menjual emas selain daripada quantum metal? Sebenarnya banyak, bukan kita saja ya. Saya tak nak sebut nama lah, tetapi ada beberapa buah bank juga terlibat dalam penjualan emas di Malaysia. Ya. Tuan-tuan boleh ceklah sendiri, sebab kalau saya sebut sekarang tak betul lah. Saya tak nak promote, saya nak promote quantum metal je. Betul Tuan Haji, setuju tu. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, quantum metal ni sentiasa patuh, cuba patuh. Dan saya selalu tekankan patuh kepada peraturan dan perundangan. Dan apabila kita membuat apa benda, apa-apa advertisement ataupun melalui apa-apa media, sama ada akhbar, elektronik dan sebagainya, pastikan advertisement itu tepat. Jangan ada unsur-unsur yang cuba memberi orang kata unsur penipuan, yang mana boleh manusia ni kita ada kelemahan, kita panggil greed. Betul. Greed ni bila orang janji sesuatu keuntungan, semua tertarik kepada janji tu. Kita nak para pelabur, untuk bila dia nak melabur, make sure dia equipped with knowledge. Dia equip dengan knowledge dia, equip dengan pengetahuan dia, jadi dia tahu apa dia buat, dan apa benda pelaburan yang dia buat tu adalah baik untuk dia. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan mudah terpedaya, kena rajin buat checking maklumat yang kita terima ni. Kata bank pusat di London beli emas ke, baca Google, check, tengok. Sebab ini semua mempengaruhi pasaran emas. Ya, jadi apabila ada maklumat tentu, saya bukan cerita pasal quantum metal, pasaran ya. Pasaran tu kita kena, itu kata-kata kita kena equip dengan knowledge. Bila kita ada knowledge, kita ada technical knowledge lagi, boleh menggunakan carta-carta, jadi kita boleh menggunakan statistical tool, lagilah baik. Itu kebanyakannya trader lah tahu, kalau orang umum dia tak ada statistical tool. Jadi dia lebih orang kata dapat menangani risiko, sebab tiap-tiap untung tu belakang dia ada rugi. Jadi kita tak naklah yang rugi kan. Jadi untuk kita mengurangkan kerugian tu, kita kena rajin membaca, rajin bertanya, rajin berbincang, dapatkan maklumat-maklumat yang perlu, yang sesuai untuk kita terlibat dalam perdagangan emas ni ataupun investment. Sebagaimana saya sebut tadi, advertisement tu section 4A ini di bawah Exchange Control Act 1953. Bank negara ada kuasa dia boleh memantau semua advertisement. Apabila mana-mana syarikat, termasuklah quantum metal, membuat apa-apa advertisement yang tidak tepat, kita boleh disiasat. Jadi tiap-tiap perkataan, tiap-tiap fakta tu mestilah tepat, ya, supaya kita mempromot secara healthy, supaya pelanggan-pelanggan kita pun dia berani mengambil risiko. Kalau dia rugi pun dia tahu itu risiko memang ada, ya. Jadi dia tak boleh salahkan sesiapa. Jadi tapi yang pentingnya advertisement kita kena betul. Itu betul, tak ada apa-apa unsur. Jadi ada satu lagi area yang saya selalu stress di sini ialah payment system. Sebab sekarang ni evolusi ya, daripada cash bertukar kepada elektronik ya. Ada wallet lah, ada macam-macam. Jadi itu pun di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia.
ya bidang kuasa bank negara sentiasa nak memastikan ianya selamat, reliable dan efisien apabila kita menggunakan satu-satu payment system tu. Jadi payment system tu memang bank negara akan teliti terlebih dahulu sebelum. Jadi kalau Quantum Metal nak membuat sesuatu benda produk, kita pun akur kepada keperluan tu. Jadi Quantum Metal, sebagaimana saya dah berbincang dengan Datuk Dr. Lim, kita sentiasa akur kepada all these peraturan. Sebab kita tahu ada regulator dok memantau secara keseluruhan. Jadi apabila kita menggunakan benda yang betul, jadi di sinilah orang datang confident, because kalau mana-mana institusi yang tidak diregulate, orang tak ada confident. Apabila ia diregulate, payment system kita guna yang regulate, orang akan very confident menggunakan apa-apa produk dan jenama yang digunakan dengan Quantum Metal. Itu adalah penting. Sebab kalau sistem payment ni tidak menggunakan yang sah lah ia boleh berlaku systemic risk. Apabila berlaku systemic risk, orang hilang kepercayaan terhadap katakan e-wallet. Jadi lagi masalah besar. Macam kata orang tak nak percaya cek dah. Orang nak pakai cash je. Pakai cash ni lagi banyak masalah. Nak bawa hulu kilir duit banyak kan. Betul. Jadi itu satu area. Bila saya sebutkan ni, saya masuk lagi satu area. Dia panggil Anti-Money Laundering dan Anti-Terrorism Act 2001. Di sini very clearly state, kalau tuan-tuan Google, tu saya kata kena rajin membaca. Dia menyatakan, saya baca dalam bahasa Inggeris, states that for dealers in precious metal, termasuklah quantum metal, and precious stone yang membeli belian batu-batu mahalnya of the act, as of 1 Julai 2008 requires all dealers of precious metal to report transaction that exceed certain specific threshold. Saya nak maklumkan di sini, saya nak mengesahkan di sini, Quantum Metal is a reporting institution. Kita patuh kepada peraturan. Jadi threshold yang dimasukkan tu, kalau kita beli dalam tunai, saya tak galakkan sangat orang beli dengan tunai ni. Nombor satu, bayar, bawa duit hulu gilir. Nombor dua, orang suspicious. Jadi kalau you beli, elok melalui transfer ataupun daripada bank account, itu bagus. Sebab apa, semua bank dia patuh pada amlah. Kalau kita bawa cash, orang persoalkan. Jadi apabila individu, dia punya had dia ialah RM50,000. Apabila dia membeli lebih kepada RM50,000 tunai, cash dia akan dilaporkan kepada bank negara. Ya. Tapi kalau dia beli melalui elektronik, tak apa. Tunai. Jangan bawa 5 ketol duit. Berapa bandel. Satu ilmu baru tu. Ilmu yang baru tu. Sama juga dengan itu individu. Kalau entiti 300,000. Syarikat lah. Sebab syarikat orang tak pernah beli pakai cash ni. Semua transfer. So itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana Quantum Metal menaikkan kepercayaan, memberi kepercayaan. Di samping itu, produk kita adalah disertified oleh ISRA. So ini syariah compliant. Kebanyakan pembeli adalah daripada golongan Islam. Memang dia orang ni hendakkan, kalau tak ada ISRA, jadi orang boleh persoalkan. Jadi certification satu, audit satu, syariah audit pun akan dilakukan juga untuk memastikan dia certification tu ada tahun-tahun dia, sampai certain period dia akan audit balik, dia akan reissue balik dan untuk memberi keselesaan dan confident kepada pelanggan Quantum Metal. Quantum Metal bukan sahaja menggunakan ISRA, malah kita dah employ a very competent
person untuk memainkan peranan as compliance syariah officer. So sekarang di Quantum Metal dah ada competent person yang mempunyai akademik yang mencukupi untuk membuat kerja-kerja compliance untuk pematuhan syariah, dan beliau juga akan diminta untuk melakukan audit syariah terhadap produk-produk. So dengan semua ni, saya yakin pelanggan-pelanggan Quantum Metal lebih selesa dengan apa yang saya kongsikan ni. Sebab selalu bila berjumpa, orang tanya, betul ke syariah? How do you monitor? Jadi this is how we do. We don't only get it certified, we also have people who make sure that it comply all the time. Bila dia tak comply, dia kena bentangkanlah kepada lembaga pengarah. Jadi kenapa dia boleh berlaku, bagaimana kita nak mengatasinya. Kita tak nak ia terus berlaku sekiranya dia tak comply dengan syariah. Jadi kadang-kadang boleh tersilap, boleh berlaku. Even dalam bank pun, saya pengurusi sebuah bank pun boleh berlaku ya. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya, adalah kaedah-kaedah dia sebagaimana yang dinasihatkan oleh Majlis Syariah. Itulah sedikit sebanyak saya buka semua topik tu. So saya pulang balik kepada MC. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji. Tuan Haji punya pencerahan pada malam ini dan juga sedikit nasihat. Dalam pencerahan tu ada nasihat telah membuatkan lebih ramai orang jatuh cinta dengan Quantum Metal pada malam ni, saya yakin Tuan Haji. Sebab pencerahan itu dia merangkumi semua Tuan Haji. Jadi kita dah nampak dah gabungan antara Datuk dikongsi dengan Tuan Haji ni, yang mana orang yang berpengalaman dalam bidang undang-undang, kewangan, Datuk dikongsi dalam bidang ini. Jadi kami nampak, kami semua, all the members nampak satu gabungan yang sangat mantap. Inilah sebenarnya yang kita perlu. Kerana macam Tuan Haji cakap tadi, ya, pada 4-5 tahun lepas penuh dengan skim cepat kaya dan banyak siasatan yang dilakukan. So kadang-kadang manusia ni bukan nak seperti itu, tapi kalau ada peluang mereka cari juga. Ada peluang mereka cari juga. Jadi itu yang berlaku dalam Haji. Tapi bila adanya satu syarikat yang seperti ini, yang mengikut undang-undang, yang report kepada AMLA, yang seperti yang Tuan Haji cerita tadi, saya rasa selepas ini insyaAllah semakin ramai yang akan jatuh cinta kepada Quantum Metal. Jadi saya kira kepada anda semua sekali tuan-tuan, saya kira anda semua telah mendapat satu penjelasan daripada Tuan Haji sendiri tentang perundangan, tentang keuangan financial, tentang nasihat, tentang periklanan kita. So kita harus berhati-hati jugalah dalam periklanan. Dan untuk buatan Tuan Haji, kami sendiri Tuan Haji setiap minggu kami akan membuatkan setai Selasa malam. Kita bercerita pada klien, kita berceritakan semua A to Z dengan cara yang sebaik mungkin supaya tidak terkeluar cerita-cerita boleh kata overclaim ke apa, tidak terkeluar cerita-cerita seperti itu. Dan setiap hari kami Tuan Haji, kita juga mengajar, adakan kelas mengajar fundamental analysis dan juga fundamental analysis supaya mereka tahu kenapa harga emas turun, harga emas naik. Jadi mereka aware dan mereka tahu risiko-risiko yang akan berlaku. Jadi dan mereka tahu di mana mereka nak beli, waktu terbaik untuk beli. Dan setiap hari Sabtu Tuan Haji, kita buat coaching. Angel Group membuat coaching kepada all the consultant di bawah naungan Angel Group ni untuk menjadi seorang konsultan yang beretika, seorang konsultan yang faham dan ada ilmu dalam bidang marketing. So insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat yang baik pada malam Haji. Terima kasih banyak Tuan Haji. Tuan Haji, lepas tu saya biarkan Tuan Haji bercakap. Agak lama sikit Tuan Haji banyak apa. Satu soalan je Tuan Haji ni. Tuan Haji ni satu soalan. Tapi Tuan Haji telah merangkumi semua soalan dan juga, jadi saya kira pada semua yang menonton pada malam ini dan juga yang live di Facebook, anda dapat sedikit kefahaman yang lebih jelas, yang mana hari ini kita lihat dua gabungan yang sangat selesa ini antara Datuk dan juga Tuan Haji. Saya kira insyaAllah Quantum Metal akan pergi lebih jauh lagi, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Terima kasih Tuan Haji.